إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 292. Betul Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta malat asy-syams thumma qama fi an-nas faqala ayyuha an-nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alu Allah al-'afiyah فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian hari di mana baginda hendak menghadapi musuh, baginda masih menunggu, yakni tidak berangkat lagi sehinggalah matahari telah condong, yakni hampir terbenam. Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai lalu bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu dengan musuh. Mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Namun apabila kalian telah bertemu dengan mereka, bersabarlah dalam menghadapinya. Ketahuilah bahawa syurga berada di bawah bayangan-bayangan pedang. Seterusnya baginda berdoa, ya Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, mengarak awan dan mengalahkan pakatan musuh, kalahkanlah mereka dan bantulah kami ke atas mereka. Ini hadis berkenaan dengan kelebihan jihad dan hal yang berhubung dengannya dalam tajuk persiapan untuk berjihad. Maknanya Nabi SAW sentiasa dalam memasuki atau menyertai peperangan itu, Nabi sentiasa mengajak para sahabatnya dan baginda menunjukkan contoh persiapan dan persediaan yang perlu diambil. Seperti saya sebut dalam kuliah subuh sebelum ini,
bahawa dalam siri-siri peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pengajaran yang besar yang boleh kita ambil daripada peperangan ataupun ghazawat, peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah adanya persiapan yang selengkapnya yang boleh diambil. Maknanya bukan hanya semata-mata dengan doa, bukan hanya semata-mata dengan tawakal, tetapi adanya persiapan. Dan itu yang kita baca dalam hadis-hadis yang sebelum ini. Dan dalam hadis ini pula sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, jangan berharap untuk bertemu musuh. La tatamannu liqa'al adu. Maknanya bukan bermaksud kita penakut atau pengecut, tidak, tetapi bermaksud peperangan itu bukan matlamat utama. Bukan Islam ni asyik nak perang aja, bukan. Tetapi kalau dah sampai peringkat perlu bertempur, perlu berperang, maka tak boleh undur. Itu sebab itu Nabi kata, bila dah berjumpa dengan musuh, perlu bertempur, perlu berjuang, fasbiru, bersabarlah. Bersabar maksudnya apa? Tahanlah dalam menghadapi musuh itu. Jangan lari maknanya. Bukan nak lawan sangat, tapi bila dah kena lawan. Jangan jangan lari. Bersabarlah dalam peperangan itu. Dan diberikan suatu kata-kata semangat kepada para sahabat, mengatakan bahawa sesungguhnya janji syurga itu kepada orang-orang yang berjihad pada jalan Allah di bawah bayangan-bayangan pedang. Kemudian Nabi pun berdoa. Nampak? Ada doa, ada pengharapan, ada tawakal, semua ada. Bukan pergi-pergi bodoh begitu je, tidak. Ada, semua ada. Semua persiapan, semua yang perlu dilakukan. Tengok ada hadis yang seterusnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khid'ah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang itu adalah tipu daya, adalah taktikal. Perang itu sifatnya taktikal. Dia ada taktik dia. Sebab itu kalau kita tanya kawan-kawan kita dalam askar kan, dalam tentera, semua ada tu. Ada bidang pengajian tentang peperangan ni. Science of war ni ada. Bukan benda kecil ni tuan. Walaupun kita kata apa bukan perang lagi, bukan isu sekarang tak ada perang, bukan. Tapi benda tu ada suatu ilmu, disiplin ilmu tentang peperangan yang telah dikaji. Kan? Dan kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara peperangan yang Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat berperang itu cara peperangan dalam keadaan tentera berbaris. Kan? Berbaris. Maksudnya tentera ada barisan depan, barisan kedua, kemudian ada tentera pemanah dalam peperangan Uhud contohnya kan. Itu semua taktikal lah. Kalau tak taktik, Nabi kata ayah kita ni Islam, kan kita ni pejuang agama Allah, minta doa sudahlah. Tak payah nak sesusah kita nak ada tentera pemanah lah, ada apalah, tak payah kita pergi tayar senjata pun tak apa. Doa je. Ada je tu? Tak ada. Kan? Jadi bukan macam tu. Kita dah baca mana hadis yang sebelum ni kan. Khalid bin Walid kan, ke hadis yang lain. Yang dia kata 9 pedang patah dekat tangan dia kan. Kenapa? Maknanya ada suatu taktikal yang tertentu dalam peperangan. Bukan masuk gitu aja. Ya. Sebab itu ada satu cerita yang saya ingat masa saya belajar di Mesir dulu. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama peperangan Sinai.
Ya, yang sangat dibanggakan oleh rakyat Mesir sampai hari ini, menentang Israel. Ya, peperangan selama 7 jam berakhir dengan kemenangan di pihak tentera Mesir, merampas semenanjung Sinai daripada Israel. Tak salah itu tahun 1973 pada 10 Ramadan, 6 Oktober. Sebab apa saya ingat tarikh-tarikh ni? Sebab orang Mesir dia kaitkan benda tu baik melatah orang kan. Umban tu. Dia kaitkan peperangan itu dengan kehidupan dia. Sebab apa saya tahu ada 10 Ramadan? Sebab ada satu tempat nama dia Ashir Ramadan, 10 Ramadan di Mesir. Sebab apa saya tahu 6 Oktober? Sebab ada satu bandar dipanggil 6 Oktober, 6 Oktober. Nampak tak? Jadi kita yang bukan orang Mesir pun kita tahu ini peperangan ni sangat dibanggakan. Setiap tahun bila dia akan buat perarakan untuk mengenang kemenangan dengan Israel, walaupun sampai hari ini tak menang-menang dengan Israel. Orang Arab kan. Antara taktik yang saya ingat Syekh saya cerita kat saya, sebab dia orang Mesir ni dia punya semangat kebangsaan dia hebat, kenegaraan dia, sayang negara dia. Sebab rakyat dia semua kena kerahan tenaga kan, tentera kan. Jadi dia cerita ada banyak versi lah, macam-macam lah. Ada kata mimpi ulama Syekh Azhar dan sebagainya. Antara taktik tentera Israel, dibuat satu kubu, satu tembok pasir, tembok tapi daripada pasir yang sangat panjang. Dia panggil barleaf, khat barleaf dia panggil, panjang. Jadi apa yang berlaku bila tentera tembak dengan peluru ke dengan peluru pandu ke, tak boleh sebab dia masuk dalam pasir masuk kan, dan tak boleh nak dipecahkan tembok tu, pasir, sebab dia pasir. Jadi apa yang berlaku, macam-macam ceritalah. Ada versi kata mimpi, ada versi kata macam-macam, tapi saya tak cerita pasal mimpi tu. Saya nak cerita pasal taktikal ni, nak kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Apa yang berlaku, orang Mesir pergi ke Jerman. Maksudnya bila dah tahu, dia dah ada idea untuk laksanakan taktik ni, dia pergi tentera negara Mesir, kerajaan Mesir hantar ketua pengarah bomba dia. Dia tak hantar ketua tentera tak. Dia hantar ketua pengarah bomba Mesir pergi ke Jerman, beli kelengkapan bomba yang paling canggih punya. Maknanya kalau pipe tu pipe yang paling besar, bapak punya pipe tu, yang punya kuat punya tembak tu, dibeli banyak. Jadi orang Jerman, kerajaan Jerman pelik, apa sebab beli pipe air? Tanya pada ketua pengarah bomba yang pergi beli ni. Dia kata banyak kebakaran di Mesir. Dia menipu. Dia kata kat Mesir banyak kebakaran, susah nak padamkan api sebab kami tak ada kelengkapan. Sebab bukan setakat tu, dia beli pam air yang memang memang yang paling besar punya, pam air punya. Maksudnya ada kaitan dengan bomba lah, bomba. Bomba bukan takkan bomba masuk perang kot kan. Bomba mesti padam api. Tak apalah, jual lah, belilah kan. Beli, bawa balik Mesir. Rupanya guna pipe ataupun kelengkapan bomba ni bukan untuk padamkan api. Dia nak tembak yang khatu barlif tadi tu, tembok pasir tu. Dalam masa tak sampai berapa jam, tembok tu pecah dengan air tadi. Nampak?
cerdik tak cerdik. Entah kata taktik. Saya tengok dia punya ada di filem kan, didokumentarikan tentang ada dalam internet pun ada, dalam Facebook lah, dalam YouTube ada. Macam mana peperangan yang sangat dibanggakan oleh Anwar Sadat ketika itu. Anwar Sadat jadi masa tu jadi apa nama presiden. Dia kata 6 jam saja perang tu. 6 jam. Dan peperangan itu dibuka dengan serangan udara yang diketuai oleh siapa? Cuba teka. Husni Mubarak. Husni Mubarak tu dia adalah ketua tentera udara ketika itu. Dia boleh bawa jet tu, boleh bawa MiG yang masa tu punya lah. Nampak? Dia yang, dan yang best dia apa? Isyarat serangan bermula ialah dengan lagu yang dinyanyikan oleh Ummu Kulsum. Jadi bila satu negara Mesir dengan lagu tu, saya tengok lagu apa? Lagu Ummu Kulsum, lagu bukan lagu perang, tak, lagu biasa-biasa. Jadi semua bersiap siaga untuk semulakan serangan. 7 jam 10 Ramadan. 6 jam menang. Dalam masa 6 jam tu tentera Mesir boleh seberang semenanjung Sinai, terusan dia boleh seberang, dia tembak dengan air dan terbuka tadi tu, tembok pasir tadi tu, dan kereta kebal masuk. Cerita tu best tengok. Peperangan. Dan itulah peperangan yang dimenangi oleh Mesir, yang akhirnya menyebabkan Amerika masuk campur. Biasalah, apa angkat dia masuk campur. Sebab Israel dah dihalau keluar daripada semenanjung Sinai. Jadi masuk campur oleh siapa nama Amerika Syarikat. Dan akhirnya kita tahu perjanjian yang dipanggil sebagai Camp David. Perjanjian Camp David. Sebenarnya sejarah peperangan antara negara Arab dengan Israel ni lama sebenarnya. Orang kata apa disulami dengan keberanian ada, pengkhianatan banyak. Pengkhianatan pun banyak. Tuan-tuan dengar tahu kan cerita raja yang terakhir di Mesir sebelum Mesir jadi republik. Apa namanya, King Farouk nama dia. King Farouk. Masa itulah ada pengkhianatan. Saya tak nak cerita panjang lah. Tu nak kaitkan dengan ni je. Al-harbu khida', penuh dengan tipu daya. Baik, kemudian tajuk yang seterusnya, kelebihan mati syahid dalam peperangan dan syahid akhirat yang tidak gugur dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh, yakni gugur syahid di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka sambil dikurniakan rezeki, dalam keadaan gembira dengan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita orang-orang, yakni mengenai orang-orang kaum muslimin yang berjihad, yang masih belum bersama mereka dan berada di belakang mereka, bahawa tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka juga tidak bersedih. Mereka bergembira dengan nikmat dan kurnia daripada Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan peluang orang-orang yang beriman. Tengok, maknanya kita tak boleh menganggap bahawa orang yang mati syahid itu adalah mati
yang seperti mati yang biasa-biasa. Ya, makna kematian mereka itu adalah kematian yang istimewa dan mereka ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu bal ahya, bahkan mereka itu hidup dalam keadaan yang istimewa, hidup di alam sana. Kan? Dalam keadaan yurzaqun, diberikan rezeki, kurniaan, limpahan, dan bergembira dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan juga bergembira dengan kawan-kawan yang belum bersama-sama mereka. Maknanya apa? Yang masih berjuang, yang belum mati syahid. Mereka menanti-nanti, bergembira ya dengan ya, teman-teman yang belum diambil nyawa oleh Allah melalui peperangan. Cuma Allah kata alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini dalam Quran banyak sebut, kita akan jumpa dalam ayat-ayat Quran banyak perkataan yang seumpama ini. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa benda ni? La khaufun makna tidak ada sebab, tidak ada ketakutan, khaufun alaihim ke atas mereka, wala hum yahzanun dan tidak pula mereka berduka cita. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak ayat dalam Quran. Okay. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksud dia ialah tiada ketakutan, la khaufun alaihim. Siapa belajar qiraat dia tahu la khaufa alaihum. Itu bacaan Imam Yaqub. La khaufa alaihum. Ya. Tidak ada sebarang ketakutan. Ketakutan apa yang dimaksudkan? Ketakutan terhadap apa yang akan dilalui, benda yang akan datang. Itu maksud tidak ada ketakutan. Sebab apa tak takut? Sebab Allah dan janji. Allah dah berjanji kamu akan masuk syurga. Tadi Nabi pun janji syurga itu di bawah bayangan pedang. Jadi orang yang dah dijanjikan oleh yang tidak pernah mungkir janji, ada rasa takut tak? Kita lah orang dah janji, macam risau tak? Risau apa? Orang tu dah janji. Orang dah janji, bukan kan? Orang dah janji pun kita tak risau. Ini kan Allah Ta'ala yang tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak menyalahi janji. Nampak tak? Jadi bila dah dijanjikan syurga, dijanjikan pahala, dijanjikan bidadari, dijanjikan kebahagiaan nanti di akhirat, ada nak takut tak? Tak ada. La khaufun alaihi. Itu maksudnya. Yang kedua, walahum yahzanun dan tidak pula mereka itu berduka cita. Apa maksud berduka cita? Berduka cita kerana meninggalkan sesuatu atau seseorang. Kan? Maknanya apa? Tidak risau untuk meninggalkan yang telah lalu, iaitu dunia. Bila dia mati, itu kata meninggal dunia. Dia tak kata meninggal akhirat. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Jadi orang yang dikasihi Allah seperti para syuhada, orang soleh, para aulia Allah ni, dia tak ada benda ni. Tak, ya, yang nak ke depan pun dia tak risau, dia tak bimbang, yang ke belakang pun dia tak sedih. Dia tak sedih untuk meninggalkan dunia ni. Kan? Ya. Dan sebab itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh, bahkan haram, jika berlaku kematian kita terlalu sedih sampai meraung-raung, kan? Sampai keluar suara. Menangis tak apa. Nabi SAW pun menangis ketika kematian anaknya Ibrahim, kan? Nabi menangis. Sahabat tanya, "Ma hadzal buka? Apa benda yang kau nangis Rasulullah?" Nabi kata, air mata ini adalah rahmah. Maknanya orang yang menangis tu, maknanya dia ada rahmah dalam hati dia.
So tak ada masalah menangis. Tapi jangan keluar. Maksudnya jangan keluar suara, jangan meraung-raung, jangan meratap-ratap. Ya, jangan jangan kalau Arab dia tampar pipi ni. Tarik-tarik baju kot. Ya. Kita tak tahu sebab kita tak tengok tuan. Kalau tuan-tuan duduk negara Arab, tuan-tuan tahulah. Orang Arab dia lain sikit. Padahal malam tadi dengar bergaduh. Kan? Dia bergaduh, satu kampung dengar dia bergaduh. Kan? Rumah apartmen sebelah-sebelah kan. Bila musim panas ni Arab dia buka tingkap ni, panas kan. Dia bergaduh, suami isteri puan tak apa benda dia gaduh. Selang seminggu suami sakit meninggal. Tahu pula nangis. Meratak-ratak, meraung-raung. Ya lahwi tadi. Kan? Ya. Pakai baju hitam. Baju hitam, pakai jubah hitam. Ya, berkabunglah. Jadi Islam tak boleh. Maknanya apa? Kita yang hidup ni bersedih, terlampau bersedih atas kematian orang yang, sedangkan dia kalau Allah Ta'ala, kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, dia pun tak kisah pun tinggalkan dunia. Bahkan dia tak sedih langsung tinggalkan dunia. Sebab apa? Dia telah melihat, atau dia ketika itu diperlihatkan apakah nasibnya nanti di akhirat. Mana apa dia dah nampak. Dia dah tahu dah. Ya, janji-janji Allah pada dia. Jadi dia tak sedih. Tu maksud ya, alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam Quran banyak. Baik. Kemudian ada hadis yang seterusnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya. Ni saya baca cerita tadi kan. Walahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marratin lima yara min al-karamah wa fi riwayatin lima yara min fadli asy-syahadah. Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang memasuki syurga lalu ingin kembali ke dunia meskipun dia telah memiliki segalanya di muka bumi. Tak ada siapa yang dah masuk syurga nak balik-balik ke dunia. Tak ada. Yang nak balik ke dunia siapa? Ni. Ya. Kecuali seorang yang mati syahid. Ini dalam konteks yang positif lah. Dalam konteks negatif dia ramai. Kan, terutama orang yang menyesal, ya, menyesal. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya, berdoalah dia, ya Tuhan kami, irji'uni, kembalikan aku nak balik ke dunia. Sebab apa? Aku nak beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Fima tarakt. Tuhan kata apa? Kalla. Kalla tu apa? Kalau bahasa kita boleh belah. Itu dia. Kalla. Tidak sekali-kali. Mana boleh balik? Ya. Tapi berlaku tak nanti? Berlaku. Orang yang menyesal. Itu negatif lah. Yang ni positif. Dia kata, kecuali seorang yang mati syahid, dia ingin kembali ke dunia lalu dibunuh di jalan Allah sebanyak 10 kali. Kalau boleh nak mati hidup balik itu 10 kali dah macam tu. Kerana kemuliaan yang diketahuinya, kemuliaan daripada mati syahid itu. Maknanya ya, kecuali orang mati syahid, dia nak lagi fadilat ataupun kemuliaan yang Tuhan bagi kepada orang yang mati syahid. Dalam satu riwayat, kerana kelebihan mati syahid yang diketahuinya. Tapi diketahuinya bila? Setelah dia di sana. So tak boleh balik lah. Kan, nak balik macam mana? Dah mati sekali aja. Tapi Allah Ta'ala Nabi dah beritahu dalam hadisnya. Ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu lisyahidi kulla syai'in illa ad-dain. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampunkan melainkan
apa? Hutangnya. Tuan, hutang kena bayar. Hutang PTPTN, hutang kena bayar. Hutang apa? Hutang beasiswa. Hutang beasiswa tak ada hutang lah kan? Hutang apa? Hutang. Semua jenis hutang. Ya. Jadi kalau tak reti nak bayar, jangan berhutang. Kan? Jangan berhutang. Hidup dengan apa yang ada. Kan? Jadi bila berhutang kena bayar. Kalau tidak, mati syahid pun dosa berhutang tu tidak diampunkan Allah. Tapi boleh dibayar bila? Kiamat besok. Tapi rugilah. Bayar kat akhirat besok. Ambilnya pahala kita. Jangan rugi tuan. Jadi bayar-bayarlah hutang. Nak kata beratnya tuntutan hutang ni. Sebab itu kita macam hutang-hutang yang hutang rumah kan, kita ada MRTA. Lepas tu kalau kereta pun ada MRTT dipanggil. Contoh kereta saya tu, pinjaman dia tu ada takafulnya. Macam rumah kita lah, pinjaman rumah kita, rumah kita yang kita pinjaman bank tu ada takaful dia. Jadi kalau jadi apa-apa kat kita, hutang kita semua dibayar oleh takaful. Jadi tak hutang lah, masuk kubur. Faham? Ya. Tapi kena buatlah benda tu. InsyaAllah. Macam rumah kita lah, kalau kita ada apa-apa dari kita, rumah tu dapat kat isteri kita, duduk situ. Ya. Lepas tu dia pun kahwin baru. Kan? Itu cerita lain lah. Tak? Macam-macam. Ya. Kata nak hidup semati. No, hidup semati tak semati dah. Kan? Kau apa kita isyak ni? Ikut SOP ni. 8:11. 8:11 ya. Baik. Hadis yang seterusnya, Imam Muslim diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal faqama rajul faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataayaya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabir muhtasibun muqbilun ghairu mudbir thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataayaya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir illa ad-dayn fa inna Jibril alaihi salam qala li dhalik. Itu dia. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan para sahabat. Lalu baginda menyebutkan bahawa jihad di jalan Allah dan keimanan kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apa pendapat tuan jika saya terbunuh di jalan Allah, adakah dosa-dosa saya akan terhapus? Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, jika kamu gugur di jalan Allah dalam keadaan kamu bersabar dalam medan perang, ikhlas dan sanggup mara ke hadapan serta tidak melarikan diri, muqbil ke depan, mudbir ke belakang, ya. Maknanya bukan larilah, ya, berani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kamu katakan tadi? Orang tersebut berkata, apa pendapat tuan jika saya, maknanya diulang lagi sekali, jika saya terbunuh di jalan Allah, adakah dosa-dosa saya akan terhapus? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, dalam keadaan kamu bersabar dalam medan perang, ikhlas dan sanggup mara ke hadapan serta tidak melarikan diri, melainkan hutang. Yang melainkan hutang ni Jibril beritahu Nabi, tengok sungguhnya Jibril telah memberitahukan hal ini kepada saya. Tengok. Jibril kata hutang tak boleh. Berat tuan hutang ni. Jadi carilah orang-orang kita berhutang kan. Kadang-kadang kita pun tak ingat. Kalau kita cari-carilah. Tapi tak ingat satu pasal, buat tak ingat tu yang ramai. Kan?
Alah, hutang dia dah kaya apalah, lihatlah itu hutang sikit dia. Jangan. Ya. Hutang tetap hutang, bayarlah. Lainlah kalau dia dah halalkan. Ya, kalau dia halalkan tu lain cerita. Tu dah kita tak ada hutang lah. Tapi kalau dia masih lagi ataupun dia tak cakap apa-apa, maksudnya hutang tu masih on lah. Bayarlah, kan? Tu kan susah tu. Dia makin masuk minta hutang mu kita. Mangai muka macam malaikat muka. Berosih. Sedih rupa kan? Sedih kan? Lukui datang rumah kita. Kan? Tolonglah kan. Ni PKP ni abang tak ada duit langsung ni, dah habis dah kering dah. Tolonglah, kita pun kesian. Berapa abang nak bang? Tak banyak dah, 10,000. Contoh. Kan macam minta kat PM tu lah 10,000, tak dapat kan. Apa minta 10,000? Habislah tutup KLBSP tu. Tuan-tuan pun sama minta 10,000 kan. Tak apalah. Kemudian tak apalah. Bila abang nak bayar agak-agak ni? Nanti ada duit tak? Nanti ada duit abang bayar ni memang tak menjadi alasan tuan. Kalau orang cakap macam tu, jangan bagi hutang. Jangan, memang tak bayar betul. Kalau ada duit bagi hutang. Kalau ada duit abang bayar. Memang tak bayar lah jawab. Kena ada perjanjian. Bukan kira ada duit, kira kena bayar. Pandai kau lah bayar macam mana? Kan kita membagilah. Habis sampai masa tempoh yang kita tetapkan, dia berjanji, kita pula jadi muka macam dia pula. Minta hutang. Allahu Akbar. Macam-macam tuan orang ni. Sorry lah, abang tu bulan ada duit lagi ni, belum lagi ni. Tunggu bulan, habis bulan, hujung bulan, dah hujung bulan jumpa. Allah, bulan ni tak boleh lah, kita rosak, tak apa. Bulan depan pula. Lepas tu satu hari kita tengok dia tukar kereta baru kan. Satu hari kita tengok dia tukar kereta baru. Orang yang berhutang kita tu lah tukar kereta baru. Macam rasa nak terbakar. Kalau ada darah tinggi terus naik kan. Jadi susahlah. Jadi kalau kita boleh bagi hutang, tak apa, silakan. Tapi sabarlah. Tu kalau dia tak nak, dia tak nak bayar, itulah dia. Jangan tuan Mana bukan senang, bukan senang nak bagi hutang, bukan senang nak minta hutang, tapi lagi susah nak cari orang yang bayar hutang. Hutang PT-PTN orang tak bayar kan. Banyak. Itu ingat main-main kau. Ya. Okey, sikit lagi. Last Imam Bukhari dan meriwayatkan daripada Samur radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata rajulaini atani fasa'ida bi shajarata fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdal lam ara qattun ahsana minha qala amma hadhihi ad-dar fa darus syuhada. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah melihat dalam mimpi semalam dua orang lelaki datang kepada saya, lalu mereka membawa saya naik ke sepohon pokok. Mereka berdua membawa saya masuk di dalam masuk ke sebuah istana yang sangat indah dan sangat istimewa. Saya belum pernah melihat tempat yang lebih cantik daripada itu. Mereka berdua berkata, istana ini adalah istana para syuhada. Memang special, istimewa untuk para syuhada sana. Hadis ini merupakan ringkasan daripada sebuah hadis yang panjang. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashih. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh agar dikurniakan mati syahid, maka Allah pasti akan menyampaikan dia ke darjat para syuhada walaupun ia mati di atas katilnya. Begitu nak sangat mati syahid, kan? Tetap dapat darjat para syuhada walaupun dia mati di atas katilnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba asy-syahadata sadiqan
u'tiyaha walau lam tusibhu. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memohon mati syahid dengan bersungguh-sungguh nescaya ia, yakni pahala mati syahid akan diberi kepadanya walaupun dia tidak terbunuh di medan perang. Nah, kan? Sebab itu tuan-tuan, kita tak merasa suasana itu. Ya, adapun sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita di Syria, di bumi yang bergolak, di Palestin, ya, di Yaman, tempat-tempat yang berlaku perang ni, inilah sebenarnya cita-cita mereka. Ya, cita-cita mereka. Jadi mereka orang yang merasai keadaan sedemikian. InsyaAllah sambung lagi pada pertemuan akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad.